Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Semoga para pelajar tingkatan 5 IH tahun 2021 sihat, sejahtera dan ceria bersama keluarga lah. Ya. Jadi hari ini kita nak masuk uh, tajuk subtajuk 1.3 dan juga 1.4 di mana kita dah pergi go through lah 1.1 dan 1.2 pada minggu lepas, dan kali ini saya buat sendiri video untuk go through 1.3 dan juga 1.4. Apa benda 1.3 1.4 ni tajuknya? Kalau kita tengok dalam buku teks kamu boleh buka dalam muka surat 11, tapi saya faham kita ni masih lagi tak dapat lagi buku teks sebab kita masih ada lagi pelajar tahun 2020 yang sedang mengguna pakai buku teks kita. Jadi nak tak nak kita kena gunakanlah buku teks digital yang ada tu Jadi sabarlah tunggu habis SPM tahun 2020. InsyaAllah kita akan dapatlah buku teks senang kita nak buat rujukan, nak selak dan sebagainya Baik. Okey, 1.3 kalau kamu tengok ke surat 11 iaitu subtajuknya adalah aplikasi pengurusan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan Kita masih lagi di bab 1 iaitu pengurusan sumber manusia Kita dah tahu dah peranan sumber manusia. Baik, kita tengok 1.3 ni Jadi apa yang dimaksudkan dengan pengurusan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan Jadi kalau kita tengok di situ, perniagaan yang mampan merupakan perniagaan yang memiliki kekuatan tersendiri dalam aspek penciptaan nilai. Perniagaan yang mampan mampu mengekalkan pencapaian prestasi, kedudukan kewangan dan penarafan yang meningkat secara berterusan saya gariskanlah. Okey, mampu mengekalkan pencapaian prestasi, kedudukan kewangan dan penarafan yang meningkat secara berterusan Baik. Di sini dalam buku teks ni dia bagi contoh contoh 2 jenis perniagaan yang berjaya kat Malaysia ni. Yang pertamanya adalah Maybank Maybank, semua nampak Maybank kan. Okey. Dan yang keduanya adalah Pro 2. Kita tengok Maybank terlebih dahulu lah Maybank merupakan sebuah institusi perbankan. Siapa tak kenal Maybank? Maybank kan sebuah bank yang terbesar kat Malaysia Maybank menawarkan perkhidmatan seperti perbankan pengguna, perniagaan, perbankan korporat dan perkhidmatan perbankan swasta. Maybank memiliki lebih daripada 374 buah cawangan tempatan dan 90 buah cawangan luar negara dan pejabat serta 2,700 buah mesin automatic teller mesin ATM. Mesin ATM mesin yang kita kalau nak keluar duit kita cucuk dinding tu itu adalah mesin ATM Kejayaan Maybank menjadi sebuah perniagaan yang mampan kerana bergantung kepada kecekapan dalam pengurusan sumber manusia Yang pentingnya sumber manusia. Sumber manusia Maybank ni. Jadi sumber manusia Maybank ni dia buat apa sampai Maybank ni boleh berjaya macam mana dia menguruskan pekerja-pekerja dia memotivasikan pekerja-pekerja dia supaya dia boleh bekerja, boleh menjadikan Maybank ni sebuah bank yang cemerlang kat Malaysia. Maybank ni adalah salah sebuah bank yang terbaik di negara kita dan juga mempunyai cawangan di luar negara antaranya Singapura Okey. Baik. Yang pertama Okey.
Okey, yang pertama kita lihat ya. Okey. Yang pertama, Maybank menyediakan pelbagai program kompetensi dan praktikal untuk tenaga kerja agar para pekerja mempunyai bakat, kemahiran yang tersendiri. Maybank melaksanakan latihan peninstitusian bersama-sama pihak kerajaan dan swasta untuk membangun pasukan dan perkongsian kemahiran pekerja. Dibangunkan ya semua-semua pekerja-pekerja yang ada di Maybank ni ya. Dia pastikanlah pekerja yang berbakat, yang berkemahiran ya, boleh bekerja ya dengan baik ya di Maybank ni lah ya. Baik, yang kedua yang kedua apa yang bahagian pengurusan semua manusia buat dekat Maybank ni ya, untuk Maybank lah ya. Sekejap ya. Okey. Okey. Maybank mengamalkan pelbagai penilaian ya. Penilaian dalam proses pembangunan prestasi pasukan menerusi penetapan indeks prestasi utama KPI ya. Indeks prestasi utama. Pihak pengurusan semua manusia kerap mengadakan sesi dialog mingguan dalam talian bagi memberi laluan kepada pekerja untuk menyumbang buah fikiran demi penambahbaikan organisasi. Maybank menyediakan saluran email ya, ASM, untuk membolehkan peringkat bawahan menyampaikan idea atau masalah kepada Exco kumpulan. Dia orang ni terbuka. Kalau ada idea, pekerja yang di bawah boleh sampaikan kepada pekerja di atas ya. Idea-idea yang baik akan digunakan ya untuk memperkasakan Maybank ni. Ya, bagus Maybank ni ya. Baik. Yang ketiga, apa bahagian semua manusia Maybank buat? Ya, penting ni pengurusan semua manusia ni ya. Okey. Okey. Maybank melaksanakan pelbagai program kepimpinan dalam pemantapan budaya profesional dalam kalangan pihak pengurusan. Maybank menumpukan pembangunan kreativiti dan inovasi ya, bakat baru menerusi ujian wawasan, kemahiran penyelesaian masalah, kepintaran matematik, aplikasi dan talian selain keupayaan untuk menangani persekitaran yang mencabar ya. Maknanya dia melatih ya, melatih staf-staf dalam Maybank ni ya, supaya dia jadi pekerja yang baik ya, yang berketerampilan, yang berkemahiran ya, supayanya boleh menangani ya permasalahan yang ada. Contohnya dalam situasi COVID kita ni kan, Maybank pun salah sebuah bank yang orang kata sedang berhadapan dengan masalah. Jadi dengan ada pekerja-pekerja yang berdedikasi ya, pekerja-pekerja yang berpengalaman ya, dia pun boleh atasi masalah-masalah kewangan yang melanda negara kita sekarang ni ya. Dari segi Maybank lah. Okey. Yang keempat. Okey. Apa yang bahagian semua manusia Maybank buat ya untuk untuk menjadikan Maybank ni hebat ya. Maybank telah mewujudkan pelbagai skim ganjaran seperti peluang pembangunan dan kerjaya ya, faedah, pelan insentif jangka panjang, tunai boleh ubah, tunai tetap lain dan bayaran asas. Maybank melaksanakan konsep TIGER. Apa tu? Tiger. Tiger tu rimau lah kan. Tapi tak. Tiger tu ada istilah dia yang sekejap lagi saya bagi tahu ya. Ia menjadi garis panduan kepada semua pekerja untuk mewujudkan persekitaran kerja dalaman yang positif dan harmoni. Dia nak pastikan persekitaran dalam Maybank tu baik ya, hubungan di antara pekerja-pekerja baik, pekerja atas, pekerja bawah ya, hubungannya baik. Jadi konsep Tiger ni diamalkan. Apa benda Tiger ni? Ni lah Tiger ya.
Ya, setiap huruf tu ada maksud dia. Okey, Tiger T. Ya, T itu bermaksud teamwork. Kerjasama. Kena kerja sama-sama lah. Ya. I itu ada integrity, dan bila buat kerja kena ada integrity. Ya. Ada etika yang perlu diamalkan. Ya. G, growth, ya, dia mementingkan perkembangan, ya. Kena tingkatkan prestasi lah, ya. Kemudian E, excellence, efficient, ya. Kerja mestilah excellent, cemerlang, ya, efficient, berkesan, ya. Dan juga R, relationship building, membina hubungan yang baik, ya, di antara staff, di antara customer, ya, di antara shareholder. Jadi kita kena binakan relationship yang baik. Itulah konsep yang diamalkan di Maybank Tiger, ya. Boleh faham kan? Ya. Baik. Kita pergi pula seterusnya. Ya, ini Maybank. Kita pergi ke contoh perniagaan yang kedua pula, iaitu Pro 2. Kenal tak Pro 2 ni? Pro 2 ni syarikat apa? Syarikat buat kereta, ya. Perusahaan automobil kedua, ya, yang ada di Malaysia kita ni, ya. Pro 2, kita Pro 2 takkan tak kenal, ya. Kita Myvi, Kancil, kalau dulu Kancil, Viva, Azia, ya. Apa lagi, Kembara, ya. Sekarang ni ada Arus, ya, Alza. Itu semua adalah produk-produk Pro 2 hebat-hebat. Jadi apa rahsia dia orang ni? Ya, baik. Kita tengok Pro 2 dulu. Ya, Pro 2. Okey. Pro 2 ni. Pro 2. Okey. Perusahaan automobil kedua Sdn Bhd ataupun Pro 2 merupakan syarikat pengeluar kenderaan buatan Malaysia yang mencatat jualan kenderaan tertinggi dalam negara semenjak tahun 2006, ya. Pro 2 telah ditubuhkan pada tahun 1993 di Sungai Chuh Rawang, Selangor, dengan keluasan tapak kira-kira 80 hektar, besar juga, ya. Pro 2 Kancil merupakan kenderaan pertama yang telah dilancarkan pada Ogos 1994. Kejayaan Pro 2 kian berkembang menjadi sebuah perniagaan yang mampan, ya, kerana kecekapan dalam pengurusan sumber manusia melalui, kalau kita tengok situ, melalui dia, sekejap, ya, Pro 2, ya, Pro 2 menyediakan penghuraian dan spesifikasi tugas yang jelas dan teratur untuk dijadikan panduan kepada pekerja, ya. Tugas-tugas masing-masing pekerja dalam Pro 2, dalam syarikat Pro 2, dalam kilang Pro 2 adalah dah ada jadual dia, ya. Tugas-tugas apa yang perlu dibuat, ya. Kalau pekerja bawah, operator pengeluaran, apa perlu dibuat, ya. Kalau penyelia nak buat apa, technician nak buat apa, ya. Kalau pengurus, ya, nak buat apa, ya. Pembahagian dan pengurusan kerja membolehkan pekerja bekerja mengikut kemahiran dan keupayaan yang sesuai. Hal ini telah meningkatkan keupayaan, kompetensi dan sumbangan pekerja kepada syarikat. Pekerja diberi peluang mengikut latihan simulasi, ya, teknikal dan praktikal bagi mendedahkan mereka dengan pengetahuan pengurusan teknologi yang terkini, ya. Kadang-kadang mesin dalam kilang, mesin-mesin baru yang diimport daripada luar negara, dia membagi pendedahan terlebih dahulu pada pekerja bagaimana nak menggunakan mesin, ya, supayanya pengeluaran dalam kilang efisien, ya, berkualiti. Baik, itu yang pertamanya. Yang kedua, yang keduanya, pelajar-pelajar semua boleh tengok kan. Okey, yang keduanya, program mentor-menti. Demo pun ada mentor-menti. Sekolah kita pun ada mentor-menti, betul tak? Mentornya cikgu, mentinya pelajar. Demo pun ada mentor-menti. Dan pembelajaran kendiri diwujudkan bagi menggalakkan perkongsian pengetahuan profesional, ya, kemahiran teknikal dan pengalaman. Kerana ini secara langsung menggalakkan budaya kerjasama. Ialah bila dalam mentor-menti, hubungan antara orang atas, orang bawah, orang tengah dan sebagainya, ya, kerja-kerja dalam kilang tu dia baik. Mentor dan menti saling ambil tahu, ya. Jadi hubungan tu rapat, ya.
dan pasukan dalam mencapai KPI organisasi. Itu bagusnya kita kena teamwork. Macam Maybank dari teamwork. Baik, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, ni dia. Sistem pengurusan sumber manusia juga memantau keperluan pekerja dalam organisasi melalui pengkalan data pekerja. Demo pada pengkalan data senang nak tahu maklumat pekerja bagi memastikan proses pengeluaran production line tidak terganggu oleh masalah kekurangan pekerja. Dia boleh tahulah pekerja mana yang hadir ke tak hadir kerja hari itu, yang ada cuti sakit ke, cuti tahunan ke dan sebagainya. Keperluan pekerja dapat diatasi melalui cara penggantian, pengambilan pekerja secara luaran atau mempromosikan pekerja dalaman yang berpengalaman, yang ada sistem naik pangkat. Kalau ada kurang kat mana-mana, dia mengambil pekerja baru, buat temuduga dan sebagainya. Baik. Yang keempat. Yang keempat pula. Yang keempat. Okey. Apa perlu buat pelan penambahbaikan prestasi pekerja dilaksanakan menerusi pelbagai ganjaran dan insentif yang menarik kepada pekerja yang cemerlang. Pekerja cemerlang diberi ganjaran, diberi penghargaan, anugerah, diberi bonus ke, khidmat, nasihat dan kaunseling juga disediakan untuk memotivasikan pekerja yang kurang produktif, pekerja yang tak produktif. Dia basuh balik, kaunselingkan balik bagi berproduktif balik. Hubungan harmoni antara majikan dan pekerja diwujudkan melalui pematuhan kepada perubahan dasar, prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi. Jadi banyaklah yang dia membuat supayanya Pro 2 ni boleh menjadi sebuah perniagaan yang mampan, yang baik, cemerlang, kekal, berprestasi. Kalau kita tengok Pro 2 dan juga Maybank tadi pun, sebuah syarikat yang kita tengok hebat di negara kita. Baik. Itu 1.3. Ini mana kita tengok tadi adalah aplikasi pengurusan sumber manusia dalam pengurusan perniagaan yang mampan. Diberi contoh perniagaan ada dua tu, Maybank dan juga Pro 2. Apa langkah-langkah bahagian pengurusan sumber manusia buat untuk menjadikan perniagaan ni hebat. Baik, seterusnya 1.4. Kita nak tengok aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Yang ni Okey. Kita tengok. Perancangan pengelolaan sumber manusia membantu merangka pembentukan strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan sumber manusia yang tepat bagi sesebuah perniagaan. Perancangan sumber manusia yang strategik akan memudahkan pihak pengurusan merangka program bersesuaian untuk pembangunan perniagaan yang mampan. Berikut adalah aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Apa yang bahagian sumber manusia buat untuk kelolakan pekerja-pekerja supaya demo ni boleh bekerja dalam keadaan yang kondusif, yang baik, selesa, rasa dihargai, rasa bekerja tu bagus, dia ada rasa perasaan seronok nak kerja. Macam kita sebagai pelajar, macam mana nak timbulkan rasa seronok nak pergi ke sekolah. Baik, yang pertamanya okey, kalau kita tengok yang pertamanya ni dia. Penempatan pekerja dan juga fasiliti. Ada pekerja, adalah kemudahan fasiliti dia. Kalau nak buat kerja, kena ada bahan-bahan, kena ada mesin dia, jentera dia, kemudahan yang dia boleh buat untuk memudahkan dia buat kerja. Penempatan pekerja adalah mengikut aspek kemahiran, kebolehan, minat kerjaya dan pengalaman pekerja serta kemampuan serta keperluan perniagaan. Fasiliti yang bersesuaian dapat membantu meningkatkan kesikapan dan juga prestasi
kerja. Dia bagi contoh kat bawah tu, nampak tak? Seorang accountant memerlukan perisian perakaunan yang terkini. Mudahlah dia nak buat kerja. Dia accountant, ada ijazah perakaunan. Dia layak bekerja di situ. Jadi untuk memudahkan kerja dia perlukan perisian perakaunan, ya. Jadi pihak syarikat kena sediakanlah ya, perisian perakaunan supaya mudah dia nak buat kerja. Ya, dia rasa seronoklah sebab dah ada perisian. Ya, dia ada kemahiran. Perisian pun ada, jadi kerjanya akan jadi efisien. Okey. Baik, yang keduanya, contohnya tukang jahit. Memerlukan mesin jahit yang pelbagai fungsi kerja dan alatan tambahan yang diperlukan, ya. Cerita ada gambar tukang jahit kat situ, nampak tak? Macam mana tukang jahit nak jahit? Mesin jahit tak ada, takkan nak jahit tangan. Berapa hari nak siap? Ya tak? Ya, dia banyak lagi lah kalau operator pengeluaran, ya. Contohnya operator nak buat tayar kereta contohnya. Dia nak kena ada mesin ni, macam mana nak nak bentukkan tayar, ya. Nak proses getah jadi tayar, ni kena ada mesin. Takkan nak guna tangan, jenuh lah. Ya. Nak siapkan produk-produk tu. Okey, itu yang pertamanya, ya. Penempatan pekerja dan juga fasiliti mestilah bersesuaian, ya. Yang kedua, okey, yang keduanya standard operasi tugas. Standard prosedur operasi tu tugas, ya. Saya petakkan dulu. Mudah kamu nak bagi tumpuan. Okey. Standard prosedur operasi, SOP. Macam biasa dengar pula SOP ni kan, masa tambah-tambah musim COVID ni. Kita kena SOP ni kena ada. Pakai face mask, kena sanitize tangan, cuci tangan, ya. Penjarakan 1 meter bagi setiap orang, ya. Tak boleh berkumpul tempat-tempat yang sesak. Itu semua SOP, betul tak? Jadi dalam kerja pun ada SOP. Ya. Merupakan dokumen arahan bertulis, ya, untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu. SOP dalam pengurusan perniagaan melibatkan pengendalian, ya, dokumen seperti pelan, peraturan, pematuhan dan dasar bagi memastikan kerja dilakukan mengikut piawaian yang ditetapkan, ya, meminimumkan risiko dan memelihara keselamatan semua pekerja, ya. Kalau kita tengok kat situ, ya, contoh dia bagi kat situ, nampak tak? Ya. Pekerja pembinaan, ya, perlu menggunakan topi. Ya. Pekerja pembinaan perlu menggunakan topi keselamatan apabila memasuki tapak projek. Ya, kalau projek kawasan pembinaan wajib kena pakai topi keselamatan. Sebab itu adalah SOP-nya, ya, standard prosedur operasi. Kemudian yang keduanya, pegawai bomba perlu sentiasa memakai baju keselamatan ketika bertugas memadamkan kebakaran. Ya. Kemudian kalau kamu pergi hospital, ya, kalau ada tengok di bahagian-bahagian rawatan untuk pesakit-pesakit COVID-19, macam mana pakaian frontliner dia kat depan tu. Di mana SOP dia kena pakai PPE yang lengkap, bertutup semua, face mask, pakaian lengkap, ya, yang panas-panas tu, ya. Sebab itu dah SOP, kena ikutlah, kena patuhlah. Nampak tak? Ya. Jadi setiap kerjaan dia ada SOP dia. Baik. Seterusnya, yang ketiga, ya, sistem penggajian. Sistem penggajian ni penting ni, gaji ni, ya. Siapa kerja tak nak gaji? Nampak tak? Ya, jadi kita ni bekerja sebenarnya nak dapatkan gaji supayanya kita boleh menyara keluarga kita, ya. Baik, sistem penggajian, ya, dalam perniagaan ni. Sistem pengajian yang kompetitif akan meningkatkan motivasi bekerja, betul tak? Jadi kalau kamu dibayar untuk bila kamu kerja kamu dibayar, kamu akan semangat. Cuba kamu bayangkan kamu bekerja, ya, penat-penat tak ada gaji. Mesti rasa down, frust dan sebagainya, ya. Baik. Jika sistem pengajian tidak adil, pekerja tidak akan kekal lama dan ini akan meningkatkan kos sumber manusia untuk melatih pekerja baru. Pekerja silih bertukar ganti, jenuh syarikat tu. Lama-lama tu merodom dia, ya. Baik. Yang ketiga, seterusnya, persaingan yang tinggi dalam mengekalkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir memerlukan pengurusan sumber manusia menyediakan ganjaran yang menarik. Contoh dia bagi kat situ, anggota polis
perlu dilindungi dengan insurans berkelompok kerana melakukan tugas yang berisiko tinggi memerangi jenayah. Dia mengejar perompak, peragut, ya. Dia dalam bahaya, ya. Dalam mengejar tu risiko aksiden dan sebagainya. Itu sebab polis mesti ada risiko, ada insurans berkelompok supaya jadi sesuatu kat demo, ada sesuatu yang ditinggalkan kepada keluarga mereka, ya. Iaitu insurans lah, pampasan insurans. Baik, yang keduanya, seorang pekerja yang berpengalaman dan kemenangan tinggi akan mendapat gaji yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja baru. Itu biasa, ya. Pekerja yang berpengalaman, dia punya kelayakan dia tinggi, dia akan dapat gaji yang banyak lah berbanding pekerja baru ataupun pekerja-pekerja yang berada di peringkat yang di bawah, gajinya sikit je lah. Itu sebab kita kena belajar tinggi-tinggi supayanya kita akan kerja, mendapat pekerjaan jawatan yang tinggi sikit lah, ya. Baik, seterusnya yang keempat, iaitu penghargaan dan juga hukuman. Ya. Dalam syarikat, dalam perniagaan pun, ya, dia ada sistem penghargaan dan juga hukuman macam sekolah juga, ya. Ada penghargaan dan hukuman. Tak percaya, tengoklah sistem SSDM, ya. Orang yang buat masalah disiplin, pelajar yang buat masalah disiplin akan direkodkan, ya. Itu masalah disiplin. Pelajar yang banyak berbakti, buat baik akan direkodkan baik dalam SSDM, ya. Baik, penghargaan dan hukuman. Pekerja yang berprestasi tinggi harus diberi ganjaran. Pekerja yang berprestasi rendah dan bermasalah akan dikenakan hukuman seperti amaran lisan, bertulis, potongan gaji, gaji kena potong. Tiada kenaikan pangkat, sakitlah. Tiada insentif diberikan dan akhirnya perberhentian kerja. Lalu kerja buat masalah kena berhenti. So apa kita nak sarakan keluarga, ya. Yang ketiganya, tujuan hukuman sebagai peringatan dan pengajaran supaya pekerja lebih berdisiplin dan dapat meningkatkan prestasi. Itu tujuan dia sebenarnya, ya. Nak bagi mereka yang bermasalah, bila dibuat sistem hukuman ni, mereka diharap dapat mengubah tingkah laku supaya berkelakuan baik. Dan akhirnya memotivasikan demo, ya, untuk bekerja dengan lebih baik, menyedarkan demo ni, ya. Contoh kat situ dibagi kat situ, Pekerja yang banyak memberikan sumbangan kepada organisasi akan diberikan penghargaan. Nampak gambar tu, nampak tak? Nurse tu dapat penghargaan dekat situ, Pekerja yang tidak mematuhi prosedur, peraturan dan polisi organisasi akan dikenakan hukuman. Cuba tengok kat bawah tu. Jenis-jenis kesalahan yang biasa berlaku lah dalam perniagaan ni. Yang pertamanya, pecah amanah. Yang kedua, tidak beretika. Yang ketiga, engkar arahan tanpa sebab kukuh. Yang keempat, ponting kerja. Ini bahaya pada orang-orang atau pelajar yang sentiasa ponting kelas. Kemungkinan besar, bila dah kerja, ponting kerja pula. Bahaya tu, ubah sikap daripada sekarang, ya. Seterusnya, salah guna aset syarikat. Contohnya syarikat ada lori, ada bawa lori tu, pergi bisnes siar ke, ya, dibawa lori tu, pergi ngangkat barang jiran ke, digunakan pula salah guna, ya. Ataupun syarikat ada kereta, dibawa kereta tu, dibawa untuk kegunaan peribadi, contohnya, salah tu, ya. Kemudian rasuah, terima rasuah, ya, untuk orang kata luluskan projek dan sebagainya, salah tu, ya. Itu jenis-jenis kesalahan. Ada berapa tu? Ada 6, ya, jenis kesalahan biasa dilakukan dalam perniagaan, ya. Baik, itu penghargaan dan juga hukuman yang keempat. Yang kelima, ya, penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah ni. Okey, saya letakkan dulu. Okey, perhubungan harmoni antara majikan dan pekerja dapat mewujudkan suasana tempat kerja yang sejahtera, ya. Pihak pengurusan perlu mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bagi menggalakkan komunikasi berkesan, ya. Hubungan antara majikan, pekerja dengan pekerja, ya.
Mestilah baik supayanya syarikat dapat menghasilkan untung yang tinggi, ya, prestasi yang baik, ya. Contoh kat situ dia bagi kat situ, setiap masalah pekerja boleh dibawa berunding untuk mencari penyelesaian. Contohnya apa? Pekerja tak puas hati gaji kecil no. Bolehlah berunding dengan majikan, ya, minta naik gaji, ya. Itu antaranya lah, ataupun allowance ataupun kemudahan-kemudahan yang tak ada dalam perniagaan. Ya, contohnya kemudahan hospital, ya. Apa lagi kemudahan bercuti contohnya, ya, allowance lain. Boleh dibawa bincang benda tu, jangan bergaduh. Benda boleh bincang buat bergaduh. Kan? Ya, patutnya benda tu boleh diselesaikan. Baik. Seterusnya. Yang keenam, ya. Okey, yang last sekali ni, okey, adalah struktur organisasi. Biasalah setiap perniagaan mesti ada struktur organisasi. Ya. Fungsi struktur organisasi adalah untuk memberi penjelasan tentang tanggungjawab. Tanggungjawab jawatan, jalur hubungan, komunikasi dan juga deskripsi itu tugas apa yang perlu buat. Deskripsi tugas ni, ya. Terdapat beberapa kepentingan struktur organisasi iaitu mengagihkan sumber dengan cekap dan berkesan dalam organisasi mengikut keperluan setiap unit, bahagian atau jabatan dalam organisasi. Yang kedua, membolehkan penyelarasan antara fungsi kerana setiap bahagian atau jabatan dalam organisasi mempunyai objektif yang berlainan. Malah penyelarasan antara jabatan adalah penting bagi menentukan aktiviti yang diadakan selaras dengan matlamat organisasi. Dulu tingkat 4 kita dah belajar dah kan. Banyak jabatan dalam perniagaan, jabatan sumber manusia, jabatan kewangan, jabatan pengeluaran, jabatan R&D. Setiap jabatan ni berbeza-beza matlamatnya. Jadi macam mana bahagian sumber manusia ataupun pentadbiran nak satukan 5. Ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seorang pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan kompetensi, pengetahuan dan kepakaran. Contohnya terima arahan daripada pihak atasan, pekerja bawahan mesti patuh buatlah arahan, buatlah kerja mengikut arahan. Dan yang keempat, mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi bagi membolehkan bahagian atau jabatan diwujudkan untuk mengendalikan bidang tugas tertentu, ya. Bidang tugas tu jelas, ya. Kalau kita tengok contoh di bawah tu, ya, struktur organisasi yang ada Nida Laundry ni. Jelas kat situ ada pengurus, ada bahagian pemasaran, ada bahagian kewangan dan pentadbiran, ada bahagian perkhidmatan dan teknikal. Di bawah bahagian perkhidmatan dan teknikal ada pekerja 2 orang. Mungkin dalam Nida Laundry ni ada 3 bahagian sahaja, ataupun kalau ada lebih, nyatakan sahaja di bawah tu bahagian apa yang ada. Bahagian kewangan ke, bahagian sumber manusia ke, ya, bahagian R&D ke, ya, bahagian khidmat pelanggan ke. Nyatakan saja. Itu adalah struktur organisasi. Macam struktur organisasi dalam kelas koma lah. Siapa ketua kelasnya, penolong ketua kelasnya, bendahari setiausaha AJK, mata pelajaran AJK khas dan sebagainya. Itu adalah struktur organisasi. Jadi saya harap kamu jelas penerangan saya bagi ni. Ya. Baik, selesai. Kita buat 2 je subtajuk, iaitu 1.3 dengan 1.4. Ya. Kalau 1.3 tadi apa dia tadi? Iaitu aplikasi pengurusan sumber manusia, ya, dalam pembangunan perniagaan yang mampan. Dan 1.4, ya, aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Okey, jelas, ya. Jadi saya harap kamu faham. Kalau tak faham, boleh kontak dalam grup Telegram kita lah, ya. Kemudian InsyaAllah saya akan sediakan soalan. InsyaAllah soalan tu saya akan bagi arahan dalam Telegram, ya. Apa soalan yang perlu kamu jawab. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat belajar, ya, dalam tempoh PKP ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.